Chapter 13, Genetic Technology. Okay, kali ini cikgu akan cuba terangkan bab yang terakhir untuk KXM tingkatan 5 lah, iaitu yang melibatkan Genetic Technology, iaitu chapter yang ke-13. Jadi sebelum cikgu pergi satu persatu apa yang ada dalam bab yang ini atau chapter 13 ni, cikgu pergi dulu sedikit sebanyak lah tentang apa benda yang kamu akan belajar dalam bab yang ini. Okey, kamu ada dua bahagian saja yang kamu nak kena belajar dalam bab ni. Dia pun tak banyak sangat. Kalau tengok nota yang cikgu buat ni ada dua muka surat saja. Muka surat yang pertama ni cikgu terangkan tentang bioteknologi. Okey, muka surat yang kedua ni tentang genetic engineering. Okey, bioteknologi dan genetic engineering. Ini sajalah yang kamu akan cuba fahamkan sepanjang bab yang ke-13 ni. Kita pergi dulu kepada bioteknologi. Jadi kalau tengok dalam buku teks ni, muka surat 280 tu, dia tak terang bioteknologi, dia terang genetic engineering dulu. Tapi disebabkan cikgu rasa cikgu nak terang bioteknologi dulu, jadi cikgu akan terangkan bioteknologi dululah kepada kamu. Okey, kalau kamu rasa tak sesuai, kamu boleh pergi teruslah. Minit yang seterusnya ada cerita tentang genetic engineering. Okey, apa dalam bioteknologi ni? Bioteknologi ni adalah field. Field ni bidang lah. Field utilize. Dia akan gunakan teknologi, dia gunakan kaedah untuk manipulate, untuk ubah suai organisma dalam menghasilkan biological product. Jadi maksudnya dia nak hasilkan biological product ni. Kenapa ada biological product? Biological product ni adalah untuk keperluan manusia lah. Jadi dalam industri-industri tertentu dia memerlukan teknologi itu atau dia memerlukan produk tu. Jadi dia gunakan bioteknologi ni untuk ubah suai. Okey, ubah suai organisma dalam dia nak menghasilkan biological product. Jadi dia ada pengubah suaian yang mungkin ada isu lah, ada isu sedikit sebanyak, ada isu, tapi tak ada lah orang kata teruk sangat. Kemudian aim dia, apa dia punya tujuan utama? Improve quality of the livestock crops. Jadi dia nak bantu untuk tingkatkan kualiti livestock dengan crops. Livestock ni benda hidup lah, haiwan-haiwan. Crop ni adalah hasil pertanian. Jadi kenapa dia nak tingkatkan kualiti? Kemungkinan ada masalah. Kalau kita tak tingkatkan kualiti, mungkin produk pertanian tu tak tahan lama. Jadi bila tak tahan lama, kita susah nak jual dia, nak hantar dia ke negara-negara yang jauh. Susah kita nak import dia. Import berarti kita nak ekspor dia. Dia akan ambil masa yang lama. Sebelum sampai ke negara yang sepatutnya sampai, dia dah rosak. Jadi tak nak macam tu lah. Ataupun livestock. Livestock ni mungkin dia senang kena penyakit. Jadi bila senang kena penyakit, kita kena ubah suai sedikit supaya nanti dia dapat tahan penyakit. Okay, dia dapat tahan penyakit. Jadi kita akan cuba tingkatkan kualiti dia. Itu aim dia. Kemudian dia akan develop application for microorganism for specific purpose. Jadi dia ubah suai sedikit microorganisma tu untuk tujuan yang menguntungkan dia lah. Untuk tujuan yang menguntungkan dia. Jadi kita akan tengoklah macam mana mikroorganisma tu digunakan ataupun dimanipulasi untuk keuntungan manusia tu sendiri. Nanti akan ada. Jadi di sini ni dia ada activity type based on color. Jadi kalau kamu buka muka surat 284, dia ada aktiviti yang dalam bioteknologi ni, dia ada beri warna kepada type of biological activity ni. Dia ada yang melibatkan agriculture product. Agriculture product warna apa ya? Mana agriculture product? Warna hijau. Aku tak salah cikgu lah, kamu tengoklah dalam tu ya. Warna hijau. Kemudian microorganisma. Mikroorganisma, kalau kamu tengok dalam tu, dia ada warna putih ya. Okey, mikroorganisma warna putih. Dia ada warna-warna adalah untuk merujuk kepada bidang tu dalam bioteknologi. Jadi cikgu tak nak pergi mendalam lah tentang benda-benda ni ya. Jadi kalau kamu beli nota cikgu tu, kamu tengok tu, kamu buh warna dia.
Sebab apa? Warna ni kadang-kadang cikgu nampak lain, kamu nampak lain. Jadi kamu confirmkan lah. Okey, apa warna untuk bahagian-bahagian ni? Law and ethic and philosophy dan seterusnya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada application. Jadi dalam application bioteknologi ni ada 4 application dia. Yang pertama adalah melibatkan gene terapi, yang kedua DNA profiling, yang ketiga BT plant. BT ni apa? Bacillus thuringiensis. Okey, BT ni adalah Bacillus thuringiensis. Yang keempat adalah bioremediation. Kita akan cuba fahamkan satu persatu. Kita pergi dulu kepada gene terapi. Gene terapi, sebelum ni kita ada belajar tentang mutation. Jadi mutation ni dia ada masalah kepada gene tu. Sama ada gene tu dia mengalami gene mutation ke ataupun chromosomal mutation. Selalunya gene mutation lah. Gene mutation ni dia ada struktur pada nucleotide punya base tu atau gene punya base tu yang abnormal. Yang mungkin dia berlaku penukaran ke, berlaku kehilangan ke. Jadi kita gunakan gene terapi ini untuk kita rawat masalah disease tu, untuk merawat masalah genetic disease tu. Jadi dengan harapan bila dah kita rawat jin-jin yang bermasalah ni, manusia tu akan normal lah. Kalau dia ada sickle cell anemia, kemungkinan dia dah tidak ada sickle cell anemia. Red blood cell dia tu dah normal. Jadi apa yang dia buat, dia akan insert normal gene kepada patient tu untuk replace abnormal gene. Jadi kadang-kadang insertion ni dia boleh guna apa? Dia boleh guna bakteria atau virus untuk bantu dia bawa masuk normal gene ni untuk replace yang abnormal gene. Dia boleh bantu, dia boleh manipulasi virus ataupun bakteria. Ya. Contoh penyakit dia yang sekarang ni lah, dia ada bukti yang boleh membantu. Contohnya cystic fibrosis, muscular dystrophy, cancer. Jadi di sini ada cell with abnormal gene. Jadi sel ni ada abnormal gene. Jadi dia buat apa? Dia buang yang abnormal gene tu, dia replace yang normal gene. Jadi macam mana dia boleh masuk ke dalam sel ni? Sebab tu cikgu kata dia guna virus atau bakteria. Sebab apa? Virus ni dia boleh ada keupayaan untuk suntik dia punya kromosom tu masuk ke dalam sel perumah. Okey, sebab itulah dia ada keupayaan untuk ganti kawasan spesifik pada gene tu, pada genetik itu. Dia makna dia guna virus atau bakteria. Jadi ada sedikitlah kegunaan Tuhan ciptakan virus dan bakteria ni. Seterusnya kita ada DNA profiling. Jadi DNA profiling ni to identify individual based on DNA. Jadi kita nak kenal pasti seseorang tu berdasarkan DNA dia. Jadi boleh ya kita nak kenal pasti. Dia ada sejarah DNA ni lah, yang melibatkan satu proses yang dipanggil polymerase chain reaction PCR, yang mana dia akan cuba gandakan kawasan spesifik pada DNA tu. Tapi cikgu tak nak cerita lah yang itu. Cikgu nak cerita sejarah ni. Nicholas Tsar ni adalah raja Rusia yang terakhir lah. Sangat-sangat kaya. Tapi waktu tu ada komunis yang sedang naik pada Rusia waktu tu, dan diorang nak runtuhkan kerajaan monarki pada Rusia, dan dia hantar tentera untuk bunuh semua keturunan Nicholas Tsar, termasuklah dia dengan isteri dia. Jadi bila nak bunuh dia, dapatlah bunuh. Sebab apa? Sebab dia ada kekuatan tentera. Nak dijadikan cerita, kononnya anak perempuan dia salah seorang telah berjaya melarikan diri. Bila berjaya melarikan diri bersama dengan askar yang jaga istana singgah dia waktu tu, selepas Rusia dah merdeka ke, selepas berpuluh-puluh tahun seterusnya, tiba-tiba yang dikatakan dapat menyelamatkan diri ni, anak kepada Nicholas Tsar ni, dia mengaku yang dia adalah Anastasia, anak kepada Raja Rusia Nicholas Tsar. Tapi waktu tu tak ada lagi bukti yang boleh meyakinkan semua orang bahawa dia adalah anak kepada
Raja Rusia Nicholas Tsar tu. Kerana orang percaya bahawa semua keluarga, ahli keluarga Nicholas Tsar ni dah mati dibunuh oleh komunis waktu tu lah. Dan dia sampai masuklah mahkamah apa semua, sampai ke sudah orang tak boleh nak buktikan betul ke tidak dia adalah puteri diraja kepada Nicholas Tsar tu. Dan kemudian pada tahun 1980 lebih, 1970 lebih macam tu, dah ada penemuan saintifik yang melibatkan DNA profiling ni, yang kita boleh gunakan DNA untuk sahkan seseorang tu ahli keluarga atau tidak. Jadi orang korek lah kubur yang mengaku dia tu adalah puteri kepada Raja Nicholas Tsar, dan ambil sampel tulang dia. Bila cek, sebab apa? Nicholas Tsar tu kahwin dengan cucu Queen Victoria, aku tak salah cikgu lah, Queen Victoria, iaitu kerajaan monarki bagi Great Britain, United Kingdom. Jadi bolehlah orang cek semak kan, sama ada betul ke tidak dia tu ada hubung kait adik-beradik pada DNA dia tu. Dan bila cek, rupanya bukan, dia tidak ada kaitan apa-apa. Dan melalui penceritaan dia tu, walaupun cerita dia tu tentang keluarga diraja, tentang Nicholas Tsar, cukup meyakinkan, dan orang percaya dia tu hanyalah orang gaji sahaja. Dia bukan Princess Anastasia pun. Itu contohlah. Jadi dia boleh gunakan DNA itu untuk confirmkan pertalian darah ni. Pertalian darah adik-beradik ke, sepupu sepapat ke, mak datuk nenek ke, jadi boleh gunakan DNA. Jadi DNA ni dia unik, no one similar except identical twin. Jadi tak ada orang yang sama dia punya DNA kecuali kembar seiras. Kembar seiras pun cap jari dia berbeza ya. Kembar seiras cap jari berbeza. Dia tak sama, kembar seiras tak sama cap jari. Jadi application dia boleh digunakan dalam kita nak kenal pasti penjenayah. Penjenayah ni dari segi apa? Dari segi orang yang melakukan jenayah dan dia tinggalkan DNA dia pada kawasan yang dia lakukan jenayah tu. Contohnya kes rogol. Jadi bila melibatkan kes rogol ni, air mani dia, sperma dia tu boleh digunakan untuk sahkan siapa yang melakukan rogol tu. Air mani. Tapi kena ingat juga, air mani ni dia mudah rosak ataupun denatured. Dia musnah. Kalaulah dia hidup pada kawasan yang berasid, kawasan yang terlampau panas, dia akan musnah. Jadi kemungkinan tak boleh digunakan. Ataupun dia terdedah lama kepada persekitaran pun, kemungkinan dia boleh musnah. Sebab tu kalau mangsa-mangsa rogol ni, janganlah sekali-kali kamu balik rumah ataupun mandi ataupun bersihkan air mani yang ada pada badan-badan. Dinasihatkan untuk segera buat laporan polis. Jadi bila buat laporan polis, polis akan mungkin yang cikgu tahulah, dia akan hantar pergi ke berjumpa dengan doktor-doktor dia punya ni lah, untuk keluarkan bahan-bahan bukti. Bahan-bahan bukti. Jadi doktor dia tahulah kerja dia tentang bahagian-bahagian tu. Jangan balik rumah, mandi, bersihkan diri, lepas tu tak boleh tidur, terfikir-fikir nak buat laporan, tak nak buat laporan. Buat je laporan, biar undang-undang tu berjalan. Jadi dia ada keupayaan untuk identify kriminal. Pada najis pun kemungkinan ada ya. Pada najis pun ada. Sebab itulah, kalau tak salah cikgu ada terbaca artikel bahawa di luar negara tu ada orang tu dia mencuri, dia rompak rumah. Jadi bila dia rompak rumah, dia masuk rumah tu, tak ada lah penghuni dia. Kemudian dia nak buat jahat lagi dekat owner rumah tu, dia pergi buang air besar. Kemudian dia tak flush. Jadi forensik datang, dia kutip lah najis tu. Bila dia blast ataupun dia check DNA ada ke tidak pada najis tu, ada. Kemudian bila dia run dekat database dia, keluar penjenayah tu memang dah ada DNA database dalam sistem polis yang ada. Jadi orang pun tangkap lah dia. Bila soal siasat, apa alibi dia, dia duduk di mana, siapa yang dia jumpa pada waktu kecurian tu, dia tak boleh nak jawab. Akhir sekali memang betul lah dia pun mengaku yang dia pergi rompak rumah kawan tu. Jadi
boleh digunakan. Memang sangat-sangat hebat. DNA profiling ni dia menyelesaikan banyak masalah dalam dunia ni. Kemudian dia akan settle paternity, maternity dispute. Jadi kadang-kadang ada orang di hidup dia ada seks bebas. Hari ni dia ada pasangan lain, esok dia ada pasangan lain, lusa dia ada pasangan lain. Jadi kadang-kadang perempuan ni dia mengandung. Jadi bila mengandung, dia nak cari siapa bapa bagi budak ni, supaya bapa budak tu bertanggungjawab. Dekat overseas, terutama sekali dekat United States, kalau dah disahkan seseorang anak tu, bapa dia adalah orang tu, atau ibu dia confirm dah tahu kan, sebab melahirkan dia. Bapa tu adalah bapa dia. Walaupun tak kahwin, bapa tu kena tanggung anak dia sepanjang hayat. Dah memang jadi undang-undang bagi United States. Okey, dekat Amerika Syarikat jadi undang-undang. Kalau betul itu adalah anak dia, dia kena tanggung anak dia tu. Dia kena bagi duit bulan-bulan untuk duit saraan. Itu adalah satu perkara yang wajib. Kalau tidak, nanti dia akan bermasalah nak hidupkan lesen, nak bekerja, gaji dia akan ditolak. Jadi akan macam lah tindakan yang boleh dikenakan atas bapa dia, walaupun bapa dia tak pernah berkahwin pun dengan ibu. Ya, itu dekat luar negara lah. Kat Malaysia cikgu tak pasti. Kemudian identify genetic disease. Jadi kadang-kadang kalau dalam sejarah keluarga dia ada genetic disease. Jadi kadang-kadang bila dia berkahwin, dia risau kemungkinan anak dia tu kemungkinan boleh kena genetic disease ni. Walaupun dia tak kena, tapi adik-beradik dia ada yang kena. Dia risau anak dia tu kemungkinan kena. Jadi macam mana dia boleh keluarkan DNA pada anak dia tu walaupun anak dia masih dalam bayi. Okey, dia ada teknik dia lah. Dia ada satu jarum yang panjang, boleh keluarkan air pada amniotic fluid. Adalah teknik dia tu. Cikgu nak cerita pun, cikgu bukan yang nak ingat sangat, lama dah belajar dulu. Tapi dengan keupayaan teknologi perubatan ni, dia boleh keluarkan dan dia boleh cek sama ada anak tu ada penyakit atau tidak ada penyakit. Jadi kalau ada penyakit, dia ada pilihan lah apa yang dia boleh buat. Ya, dekat Malaysia ni nak gugurkan bayi tu dia sesuatu yang sangat-sangat tak boleh lah ya, dia illegal, dia haram. Tapi dekat overseas dia tak macam tu. Dia ada undang-undang dia yang membenarkan atas tujuan perubatan untuk anak tu digugurkan. Seterusnya kita ada suitability of organ donor. Kita nak cek organ tu sesuai ke tak untuk diterima oleh penerima organ lah. Kadang-kadang organ failure kan, jantung kalau nak bagi kat seseorang tu sesuai ke tidak dengan orang tu. Jadi kita boleh guna DNA profiling. Jadi itu aplikasi dia. Sekarang ni kita nak pergi kepada step dia, langkah-langkah untuk lakukan DNA profiling. Ini langkah yang paling asas lah. Ni kita tak cerita kita masuk lab kita buat ya. Cikgu dulu waktu belajar dulu adalah buat DNA profiling ni. Tapi lah sengsara lah hidup ya, buat DNA profiling ni. Allah, kadang-kadang kita buat eksperimen tu daripada pagi sampai tengah malam ni. Jadi last kali tu dalam prosedur yang akhir tak dapat lah, susah lah hati sungguh lah kan. Kita dah spend masa daripada pagi sampai malam tapi tak dapat. Okay? Tak upaya lah kan, Tuhan tak nak bagi nak dapat, kita nak buat macam mana. Jadi langkah yang ada, kita obtain sampel. Kita dapatkan sampel kemungkinan dari kulit, darah atau semen. Okey, kulit, darah atau semen. Jadi apa-apa sajalah bahagian-bahagian daripada organisma tu ataupun daripada individu tu yang boleh membantu kita dapatkan sampel. Selalunya sampel ni dia kena ada nukleus lah, kena ada genetic material. Jadi kawasan-kawasan yang kemungkinan tidak ada sel, tidak ada genetic material ni, kemungkinan akan susah sikit kita nak dapat atau nak buat DNA profiling. Dan kita akan extract DNA. Extract tu maksudnya apa? Kita keluarkan. Kita nak purely DNA sahaja. Kita tak nak ni organel Golgi apparatus ke, chloroplast ke, jalinan endoplasma kasar ke, semua kita tak nak. Kita nak DNA sahaja. Jadi kita nak DNA sahaja. Sebab itulah kita akan guna teknik-teknik tertentu
untuk kita keluarkan DNA sahaja, untuk kita dapatkan purely DNA. Dia ada macam-macam lah bahan kimia nak campur ya. Cikgu pun benda kecil, benda lah bahan kimia kadang-kadang dalam apa ni, dalam volume, dalam isi padu mikroliter, kita guna micropipette. Yang kamu guna tu apa ni, measuring cylinder tu kan. Tak ada lah measuring cylinder tu, kita guna micropipette. Once kita dah guna pipette tu, hujung pipette tu kita buang je. Sedut buang, ya. Jadi dia very particular, very small, very tiny. Dia kalau kita tengok droplet apa ni, setitik air tu, dia lagi kecil, lagi sikit daripada air tu. Cikgu ni tangan dah lah besar. Kadang-kadang kita tak perasan, kita sedut apa ni, bahan kimia tu masuk ke tidak kat pipette tu. Jadi kalau tak masuk, insya-Allah lah takkan dapat result lah hujung sekali. Ya, memanglah sengsara waktu tu. Alhamdulillah lepas dah. Kalau orang tanya nak tak sambung belajar buat DNA profiling ke, buat tentang DNA ke, taubat lahum, tak nak. Ya, tak nak. Biar buat benda lain pun tak apa. Lepas tu kita potongkan DNA tu kepada different segment. Jadi kita potonglah DNA ikut bahagian DNA yang kita nak. Bahagian DNA ni ada macam-macam ya. Kamu belajar ni memanglah setakat SPM saja, tapi dia ada macam-macam bahagian DNA. Kadang-kadang DNA itu yang melibatkan ada dalam nukleus, ada DNA di dalam mitokondria yang kita panggil sebagai mtDNA. Dan kemudian dalam DNA ni dia ada ND1 lah, CO1 lah, CO2, ND2, ND3. Cikgu pun tak ingat dah. Dulu duk belajar benda tu. Jadi dia ada banyak-banyak bahagian tu yang kita boleh potong dia ikut spesifik bahagian mana kita nak potong, bahagian mana yang kita nak. Dia nak potong tu dia boleh guna enzim ataupun dipanggil sebagai restriction enzyme. Kita boleh potong dia. Jadi kita campurkanlah dengan enzim ni. Jadi enzim tu akan tolong potong dia. Jadi bila potong-potong-potong tu, dia akan dalam bentuk DNA fragment. Jadi DNA fragment, cebisan-cebisan DNA ni, dia ada yang jenis panjang, ada yang pendek. Kalau panjang tu mungkin dia lagi berat, kalau pendek tu dia kurang berat. Okey, jadi kalau yang berat tu, kalau dia nak bergerak, dia akan lambat sikit dia nak bergerak. Berbanding dengan yang pendek-pendek tu, dia ringan. Dia cepatlah dia nak bergerak. Jauh dia boleh pergi. Okey, sebab itulah kita boleh asingkan dia guna gel electrophoresis. Macam mana gel electrophoresis ni? Gel berbentuk part segi ni kan. Dia bentuk part segi. Cikgu bubuh dia punya feel lah. Okay, dia bentuk part segi tu. Lepas tu dia ada dia punya well. Well ni apa? Kolam-kolam dia lah, ataupun telaga. Tak apa nak cantik lah. Lepas tu kita bubuh lah kita punya DNA tu. DNA tu kan, dia bubuh DNA kat sini. DNA kat sini ke, sini ke, sini ke. Tak apa nak cantik lah. Apa cikgu ni? Okey, lukis lain elok. Well, well ni telaga lah ya. Jadi kita bubuh DNA tu dalam ni. Dibubuh DNA dalam ni. Jadi DNA tu nanti dia akan duduk dalam mesin yang panggil gel electrophoresis. Dia akan gunakan charge. Dia gunakan elektrik dan dia akan hasilkan charge. Dia rendam dalam air ni ya. Dia rendam dalam air. Jadi nanti kemudian DNA itu akan bergerak lah. Dia akan bergerak. Contohnya yang ini dia bergerak sampai sini. Yang ini dia bergerak sampai ke sini. Yang ini dia bergerak sampai kat sini. Yang ini dia bergerak sampai kat sini. Kenapa dia boleh bergerak jauh ni? Kenapa dia boleh bergerak sampai sini? Sebab ikut berat dia. Kalau dia makin berat, makin dekat dia dengan kawasan ni, kawasan telaga. Sebab dia bergerak daripada sini, dia bergerak pergi ke sini. Jadi yang ni berat, lambatlah dia pergi. Kalau yang ni dia ringan. Ringan kenapa? Kerana kita potong dia bagi jadi pendek sungguh. Yang ini potongan dia panjang. Sebab tu dia berat. Kalau yang ini jauh dia pergi sebab potongan dia pendek. Ya, ikut kepada bahagian DNA yang kita nak itulah. Yang ni
apa ni orang kata basic punya konsep lah. Kita tak pergi detail ya. Pergi detail tu lagi pening kepala lah. Hasil campuran dia, berapa minit, berapa volt nak guna. Lepas tu nak letakkan DNA tu, dia ada dial yang kita nak kena letak. Dial tu dia apa, dia pewarna. Macam mana kita nak bagi nampak dia. Kadang-kadang kita masukkan dengan apa ni, apa kita panggil dia, cikgu tak ingat lah. Dia ada bahan radioaktif yang kita campur. Kadang-kadang kita tak campur. Waktu tu kita campur kat tempat lain. Kadang-kadang kita ada cara yang mudah. Dia pakai kit saja. Dia macam-macam jenis. Okey, dalam dunia ni kan, saintis macam-macam cara kadang-kadang dia buat nak bagi asingkan DNA fragment tu. Dan salah satunya guna macam ni lah yang ada dalam buku teks kamu ni. Okey, kemudian dia dah asingkan DNA fragment guna gel electrophoresis ni. Dia cuba transferkan DNA fragment tu daripada gel pergi ke nylon membrane. Dia ada satu structure yang kemungkinan dia gunakan untuk dia transferkan DNA fragment kepada nylon membrane. Okey, dia ada teknik dia untuk transferkan. Jadi kita boleh dapatkan DNA fragment ni. Kemudian nylon membrane ni kita mixkan dengan radioactive probe. Kalau dulu cikgu buat, cikgu guna gel ni kita boleh angkat dia nanti. Gel yang kita letak dalam mesin gel electrophoresis ni, gel tu kita angkat, kita terus masuk je dalam radioactive probe ni. Tapi yang ini dia transferkan dulu kepada nylon membrane. Boleh jugalah. Kemudian nylon membrane ni kita masukkan dalam radioactive probe. ETBR. Okey, ETBR ni radioaktif. Dia poisonous ya. Dia boleh menyebabkan kemandulan, bahaya. Waktu dulu cikgu kena marah dulu dengan orang yang duduk kat lab tu. Sebab apa? Sebab kita angkat, kadang-kadang guna tangan, ada menitik air, TBR punya air tu, ataupun jadi dia marah lah. Sebab apa? Dia dikotor lantai nanti, jadi orang lain pula nanti pergi pegang, jadi bahaya. Jadi nylon membrane mix with a radioactive probe. Okay, mix with a radioactive probe. Kenapa dia mix dengan radioactive probe ni? Supaya dia dapat X-ray. Dia dapat difilmkan. Kita dapat lihat dia duduk di mana. Okey, kita nampaklah dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini, dia duduk kat sini, dia duduk kat sini. Sebab apa? Kita dah letakkan dia dengan radioactive probe dan kita X-raykan dia. Jadi kita dapat DNA band nanti untuk DNA profile yang kat sini ni. Itu step dia lah. Okey, itu step dia. Cikgu ulang kali lagi lah kan. Mula-mula kita dapatkanlah sampel. Ambil daripada kulit ke, daripada air liur ke, daripada darah ke. Kemudian kita keluarkan, kita dapatkan purely DNA sahaja. Ambil yang DNA betul-betul sahaja DNA. Lepas tu kita potong DNA tu ikut apa yang kita nak. Kita nak bahagian mana? Nak CO1 ke, CO2 ke, ND1 ke, ND2, mtDNA ke. Macam-macam lah bahagian DNA, bahagian pada kromosom tu. Kita gunakan resection enzyme. Resection enzyme ni macam gunting atau pisau lah. Dia akan potong-potong-potong DNA tu. Kemudian kita akan asingkan DNA fragment gunakan gel electrophoresis. Gunakan gel electrophoresis. DNA fragment akan transfer from gel to nylon membrane. Jadi DNA ni akan dia pindah ke nylon membrane. Nylon membrane ni kita campur dengan radioactive probe. Kenapa kita campur dengan radioactive probe? Supaya kita dapat ambil gambar dia guna X-ray machine ni. Okey, jadi bila kita dapat ambil gambar dia, kita dapat lihatlah DNA profile dia. Itu adalah step dalam DNA profiling. Sekarang kita masuk kepada BT plant. Okey, BT plant ni, BT crop injected with the gene Bacillus thuringiensis. Ni sepatutnya kena garis ya, satu kat sini, satu kat sini sebab nama spesies ataupun scientific name. Jadi BT is a soil bacteria secrete toxin. Jadi Bacillus thuringiensis ni dia adalah bakteria tanah yang boleh hasilkan toksin. Jadi toksin ni dia tak disukai oleh serangga lah. Okey, serangga ni contohnya macam ulat beluncas, ulat bulu. Jadi ulat bulu, ulat beluncas kalau makan dia kemungkinan akan mati ataupun dia akan jadi sluggish. Okay? Dia jadi sluggish. Dia akan naik ke atas, lama kelamaan dia akan mati. Dia
akan affect kepada digestive system. Pest akan die. Jadi dia akan resistant to pest. Jadi effect of Bt to pest. Apa kesan Bacillus thuringiensis kepada perosak? Gene produce Bt toxin inserted to the plant genome. Jadi gene untuk Bt ni, Bacillus thuringiensis yang hasilkan toksin ni, gene dia dimasukkan ke dalam plant genome. Jadi bila masuk ke dalam plant genome, genome ni dia boleh hasilkan toksin ni. Okey. Jadi bila pest makan dekat plant tu ada toksin yang sepatutnya ada pada Bacillus thuringiensis. Sekarang ni toksin ni dah ada dekat plant ni, yang menyebabkan toksin ni akan memberi kesan kepada sistem pencernaan bagi perosak. Jadi matilah pest tu ya, matilah pest tu. Jadi Bacillus thuringiensis punya gene masuk dekat tumbuhan. Dia jadi isu sebab apa? Sebab kalau gene daripada bakteria ni dimasukkan pada tumbuhan, mungkin sayur-sayuran, sawi ke kan, gobis ke. Jadi apa kesan kepada manusia? Dalam kajian memanglah dia tak berbahaya kepada manusia, dan Bt punya toksin ni tak memberi kesan apa-apa kepada manusia. Tapi siapa tahu kalau pengambilan sayur-sayuran tu dalam masa yang panjang terhadap toksin yang ada tu, kesan jangka panjang terhadap manusia tu macam mana? Ya, itu yang menjadi kerisauan lah bagi organisma ataupun tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan jin-jin asing, alien jin ni. Okey, dimasukkan jin asing. Kemudian kita ada bioremediation. Jadi bioremediation ni dia guna bakteria untuk bersihkan polutan. Sebab apa? Kadang-kadang bakteria ni dia ada keupayaan untuk degrade. Contohnya Alcarnivorex borcumensis. Ni sepatutnya kena garis ya, cukup tak garis. Alcarnivorex borcumensis, dia ada keupayaan untuk degrade oil. Maksudnya kalau ada tumpahan minyak, okey, pada laut, jadi kita boleh letaklah bakteria ni, dan bakteria ni boleh musnah, pecahkan minyak tadi. Dia boleh rawat oil spillage. Seterusnya kita ada contribution biotechnology. Dalam agriculture, bioteknologi ni kita boleh buat tissue culture method. Jadi kita boleh dapatlah banyak tumbuh-tumbuhan dengan kadar yang cepat. Tak perlu tunggu persenyawaan. Persenyawaan pun kadang-kadang tak memastikan tumbuhan yang dihasilkan tu berkualiti. Tetapi kalau buat tissue culture, confirm dia akan sama dengan induk dia. Kalau induk dia tu sangat-sangat berkualiti tinggi, bila buat tissue culture, anak-anak yang dihasilkan daripada tissue culture tu akan sama dengan induk yang diambil DNA tadi tu. Kemudian animal cloning. Jadi animal cloning ini adalah caralah, kaedah untuk kita pastikan bahawa semua ciri-ciri yang ada pada sel yang dia ambil itu, okey, sel induk yang dia ambil itu sama. Yang ni contohnya kalau orang tu buat pula dah. Kalau orang tu dia ada haiwan kesayangan, dia sayanglah haiwan tu, tetapi haiwan tu mati. Jadi dia nak haiwan yang sama dengan yang dia mati itu, pet yang mati itu, dia buat animal cloning. Bila dia buat animal cloning, haiwan yang dia dapat yang daripada cloning tu akan sama dengan yang dia dah mati tu. Masa biji lah, tak ada beza langsung. Ini memang teknologi yang memang tak ada beza langsung. Kemudian hormon. Jadi dalam contributional agriculture, dia boleh gunakan hormon untuk dia rangsangkan tumbuhan tu. Sama ada tumbuhan tu dia nak macam mana. Dia nak buah yang macam ni, dia nak buah cepat, dia tak nak tunggu lama sangat buah, ataupun dia nak banyak kan, gunakan keratan batang. Jadi dia boleh gunakan hormon untuk rangsang. Kemudian medicine. Jadi medicine ni mental disease. Jadi ada drugs tertentu yang kemungkinan boleh bantu untuk orang-orang yang ada penyakit mental ni. Genetic modification. Okey. Jadi ada tadi gene terapi kan. Lepas tu dia boleh rawat disease lah. Kemudian forensik untuk solvekan masalah jenayah. Environment untuk rawat
pencemaran. Barulah kita masuk kepada genetic engineering. Jadi genetic engineering ni adalah gene manipulation, technique to modify organism genetic material to produce new gene combination. Jadi kita cuba hasilkan new gene combination. Jadi ini kejuruteraan genetik. Jadi dia ada tambah jin tertentu untuk hasilkan gene combination yang terbaru. Jadi organism ke, food ke, produk ke yang baru dihasilkan tu, dia ada gene yang dimasukkan untuk meningkatkan kualiti dia ke, untuk menyebabkan dia lebih baguslah daripada yang sebelumnya. Jadi di sini kita ada perkataan dipanggil sebagai GMO, genetically modified organism. Dia ada satu lagi perkataan yang dipanggil sebagai GMF, genetically modified food. Kamu jangan ingat ya ini segala-galanya ya, kamu punya SPM ni. Ada banyak lagi dalam genetic engineering yang tak cover pun dalam buku biologi ni. Jadi ini sebagai asas lah. Jadi bila kamu sambung belajar nanti tak terkejut sangatlah bila kamu jumpa benda lain. Kita pergi yang apa yang ada dalam buku teks lah. Kita ada GMO. GMO ni genetically modified organism. Organism that been produced by recombinant DNA technology. Jadi dia menggunakan teknologi recombinant DNA. Recombinant DNA tu maksudnya DNA tu ada struktur DNA yang baru, ataupun DNA tu ada struktur DNA daripada tempat lain. Jadi struktur tu, bahagian tu kita panggil dia recombinant. Nampak tak perkataan recombinant? Recombine. Okay, recombine. Dibina semula untuk membentuk genetic structure. Recombine. DNA itu dibina semula, disusun semula untuk membentuk DNA. Jadi dia involve transfer of DNA. Dia contain recombinant DNA. Recombinant DNA, DNA yang disusun semula lah dengan adanya DNA yang baru. Organism contain recombinant DNA known as a transgenic organism. Jadi kalau organism tu ada recombinant DNA, kita panggil dia transgenic organism. Example dia, milk no beta lactoglobulin. Jadi ada setengah-setengah orang, ada setengah-setengah kanak-kanak, dia allergic dengan beta lactoglobulin yang ada pada susu. Jadi sekarang ni dia gunakan genetic modified organism. Jadi mungkin lembu tu ke, kambing tu ke, dia hasilkan susu, dia tiada beta lactoglobulin ni. Dia tidak ada beta lactoglobulin dalam penghasilan susu dia. Jadi budak-budak tu sekarang ni dah sesuai lah, ataupun dah selamat lah minum susu tu, sebab susu tu tiada beta lactoglobulin. Jadi kemudian kita ada genetically modified goat, possess human gene for blood clotting factor. Nampak tak? Dekat goat ni, dia ubah suai sehingga dia jadi transgenic organism. Dia ada human gene. Nampak tak? Gene manusia letak pada kambing. Kambing tu pun dia ada genetik manusia juga. Jadi untuk penghasilan blood clotting factor. Jadi dia tak payah guna manusia, dia tak payah ambil daripada manusia blood clotting factor ni. Jadi dia ambil daripada kambing sahaja. Jadi dia akan guna kambing lah. Kemudian used to treat hemophilic patient. Jadi yang ini blood clotting factor ni dia akan rawat untuk orang yang kena penyakit hemophilic patient. Hemophilic patient ni orang yang tak boleh nak bekukan darah. Okey, contohnya anak tadi Raja Rusia cikgu cerita kan. Anak dia salah seorang anak lelaki dia yang bongsu tu, dia kena hemofilik lah. Maksudnya darah tu tak boleh nak membeku. Kalau luka bermasalah lah. Jadi itu adalah untuk genetically modified organism. Sekarang ni kita pergi kepada genetically modified food. Jadi GMF tu maksud dia genetically modified food lah. Dia possess DNA from other species of plant or animal. Jadi dia mengandungi DNA daripada spesies yang lain, spesies plant atau spesies animal. Jadi contohnya, karakteristiknya, dia akan herbicide resistant. Jadi kalau ada racun-racun lalang ke, racun-racun rumput ke, jadi dia akan tahan lah, dia tak mati.
Jadi kadang-kadang kenapa kita nak bunuh rumput ke lalang ke yang ada dekat kawasan tu, supaya nanti dia tak ada persaingan untuk dapatkan nutrien daripada tanah. Kalau tidak, nanti rumput lagi tinggi daripada sayur yang kita tanam. Jadi sayur tu tak boleh nak hidup lah, sebab saya kena bersaing cahaya, bersaing dengan nutrien yang ada dekat tanah. Jadi nanti sayur-sayur tu dia mati. Jadi kalau kita guna jin letak dekat plant tu sekarang ni dah herbicide resistant. Dia dah dapat tahan semua racun-racun ni. Dia boleh hidup lah, yang lain tu mati. Kemudian disease resistant. Okey, disease resistant. Jadi kalau ada penyakit-penyakit serang, contohnya tobacco mosaic virus ke kan. Penyakit ni kadang-kadang bukan manusia saja dia serang. Penyakit ni tumbuhan pun ada penyakit-penyakit dia. Jadi dia dapat tahan. Kemudian untuk penghasilan medicine, perubatan lah. Contohnya macam kambing tadi kan. Ada blood clotting kita boleh hasilkan. Kemudian heavy metal tolerance. Jadi dia dapat tahan dengan heavy metal. Ni mungkin ikan lah kot kan. Ikan ke pokok ke, dia jadi tahan dengan heavy metal. Dia dapat survive dekat kawasan tu. Kemudian pest resistant. Pest ni serangga perosak ataupun apa-apa saja perosak lah. Okay, apa saja perosak yang mungkin boleh makan produk tanaman kita tu. Yang boleh makan produk tanaman kita. Jadi apa kepentingan dia? Sebabkan dia ni adalah modified food. Apa kepentingan dia? Dia dapat overcome food shortage. Jadi kalau ada kekurangan makanan, kita takkan mengalami kekurangan lah. Sebab apa? Sebab tumbuhan yang kita tanam tu tak rosak, tak dimusnahkan oleh penyakit, tak dimusnahkan oleh pest, tak dimusnahkan oleh racun yang kita guna. Jadi tidak ada kemusnahan di situ dan supply akan sentiasa banyak. Kemudian crop dengan livestock ni akan high quality. Mungkin dia tahan penyakit, disease resistant, dia tahan penyakit. Penyakit pilah apa datang pun dia dapat tahan. Menyebabkan dia kualiti tinggi. Okey. Kemudian bila makanan dah banyak kan, semua ni menyebabkan kurang makanan yang rosak, makanan akan jadi murah sebab dia banyak. Murah, ramai orang nampak mampu beli kan. Jadi orang tak payah keluar terlampau banyak sangat duit. Kemudian more nutritional value. Jadi more nutritional value ni kadang-kadang tumbuhan-tumbuhan tu dia campurkan dengan jin-jin tertentu yang boleh synthesize vitamin lagi. Okey, synthesize vitamin. Kalau tak salah cikgu ada dipanggil sebagai golden rice. Chrysanthemum tu punya bunga matahari tu kan dia ada fungsi untuk dia gunakan cahaya matahari untuk hasilkan vitamin. Kalau tak salah cikgu, dia masukkan jin tu kepada rice, kepada beras. Jadi beras tu sekarang ni dia mengandungi vitamin pula dah. Contohlah ya. Ni ingat-ingat lupa lah, lama dah tinggal. More nutritional value, no pest problem. Sebab apa? Dia pest resistant. Tapi disadvantages dia, natural species akan endangered. Kalau kita dah ubah suai, lama kelamaan orang dah tak tanam spesies yang semula jadi itu. Sebagai contoh, tembikai. Kan, dulu waktu cikgu membesar dulu, ada kalau beli tembikai, kadang-kadang kita jumpa banyak biji. Tapi tembikai yang jenis banyak biji ni, petani-petani dah tak nak tanam. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak beli. Orang tak nak suka sangat makan tembikai, kena buang biji. Jadi dia banyak tanam tembikai yang tak ada biji. Jadi lama kelamaan tembikai yang ada biji ni akan pupus lah. Dia walaupun dia adalah natural species, tapi lama kelamaan orang takkan pilih lagi dah nak tanam dia. Jadi hilang dah salah satu variety, jenis natural species untuk tembikai. Sebab apa? Sebab tak ada orang tanam dia. Contohlah ya. Disadvantages dia, transfer to human, antibiotic resistant gene. Okey, jadi kemungkinan dia akan memberi masalah kepada manusia, menyebabkan manusia tu jadi resistant to antibiotic. Okey, resistant to antibiotic. Apa maksud antibiotic resistant gene ni? Sebab apa disadvantage ni selalunya dia melibatkan bakteria-bakteria atau penyakit-penyakit lah. Jadi bila penyakit-penyakit bakteria-bakteria ni dia dah jadi makin resistant,
dia dah tak boleh nak dikawal, nak dibunuh oleh antibiotik lagi. Okey, jadi kalau dah terlampau banyak sangat penggunaan gene transfer apa semua ni, dah dia jadi resistant ni, kemungkinan nanti bakteria tu dah tak mampu lagi nak dibunuh oleh manusia. Sebab apa? Sebab dia dah jadi resistant terhadap antibiotik. Sebab antibiotik ni adalah salah satu bahan kimia nak bunuh bakteria-bakteria pembawa penyakit ni, atau bakteria penyebab penyakit. Jadi manusia tu nanti dia akan lama penyakit tu nak disembuhkan. Dia akan duduk lama di hospital. Doktor terpaksa kena rawat dia dalam jangka masa yang lama. Sakit dia pun akan bertambah lama. Semua ni akan mengganggu gugat kesihatan dia dalam jangka masa pendek atau panjang. Kita kalau sakit ni kita nak cepat sembuh. Tapi takkanlah kita nak tunggu 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu untuk sembuh kan. Kemudian kita tak tahu sama ada dia ada memberi kesan kepada kesihatan manusia atau tidak. Dia uncertainty. Seterusnya kita ada example of the GMF, genetically modified food. Kita ada super salmon dan potato. Super salmon lah kan, ikan salmon. Ikan salmon ni mahal ya. Ikan salmon ni mahal. Jadi super salmon ni genetically modified fish. Jadi dia ubah genetic fish ni, ikan ni. Dia approved by the FDA. Okay, for consumption in US and Canada. Jadi FDA ni adalah badan lah yang akan, ataupun badan kerajaan ataupun institusi akan memastikan makanan tu selamat atau tidak untuk dimakan. Jadi US, Canada. Contohnya kita ada Chinook salmon ni. Chinook salmon growth hormone gene inserted to Atlantic. Ni kamu padam lah. Cikgu tertambah pula kan. Hormone gene insert into the Atlantic salmon genome. Jadi Chinook punya salmon ni dimasukkan dekat Atlantic salmon genome. Jadi bila Chinook salmon growth ni dimasukkan dekat Atlantic salmon genome ni, growth rate akan faster. Jadi bila dia punya growth rate akan faster, super salmon yang dah ada Chinook salmon growth hormone gene ni akan ada growth rate faster, dan dia akan menyebabkan pertumbuhan dia tu cepat. Dia cepat membesar. Jadi bila dia cepat membesar, dia akan boleh dihasilkan, boleh didapati, boleh dapat dalam jangka masa yang cepat, dan dia akan available sepanjang tahun. Okey, dia akan available sepanjang tahun. Jadi tidak adalah shortage of the supply for salmon. Tidak ada pengurangan daripada bekalan salmon. Sebab apa? Sebab dia dah ubah suai. Salmon yang ada tu, iaitu Atlantic salmon gene ni, boleh diternak dengan kadar yang cepat. Okey, kena cepat. Seterusnya potato. Okey, jadi potato ni dia sensitive to low temperature frost. Okey, jadi apa dia buat? Dia masukkan Arabidopsis species insert into the potato. Jadi sekarang ni potato ni dia dah tolerant to the freezing. Dia dah boleh tahan sejuk lagi. Jadi dia boleh ditanam di kawasan yang sejuk. Jadi masuk je Arabidopsis species ni ke dalam potato tu. Jadi dia dapat tahan sejuk. Seterusnya kita ada insulin. Okey, insulin ni sebab ada dalam buku teks ni, jadi cikgu terangkanlah. Okey, insulin ni adalah penghasilan yang boleh menggunakan mikroorganisma. Kita boleh guna bakteria untuk bakteria tu hasilkan insulin. Maksudnya guna bakteria, kita buat ladang bakteria. Kemudian bakteria-bakteria tu tolong hasilkan insulin. Jadi dia akan jadi bekalan insulin bagi pasaran dunia. Jadi kalau orang tu kena kencing manis, kita cucuk je insulin. Insulin datang daripada mana? Daripada bakteria. Nampak tak? Kalau kita nak ambil susu, kita belah lembu. Kan? Kalau kita nak daging, kita belah lembu. Kalau kita nak daging kambing, kita belah kambing. Kalau kita nak ayam, kita belah ayam. Tapi kalau kita nak insulin, kita belah mikroorganisma. Kita buat ladang mikroorganisma. Jadi kalau ladang mikroorganisma ni tak perlu 1-2 ekar. Buat dalam bangunan, buat dalam bilik makmal pun dah boleh.
Hebat tak teknologi yang ada sekarang ni kan? Boleh buat ladang mikroorganisma. Jadi apa yang dia buat? Jadi dia ada pancreas cell ni. Jadi pancreas cell ni dia akan keluarkan gene yang akan hasilkan insulin ni. Dia akan keluarkan gene yang hasilkan insulin. Jadi macam mana dia nak potong bahagian-bahagian tertentu pada DNA atau pada gene atau pada kromosom? Dia guna ni resection enzyme. Resection enzyme ni dia sebagai pisau ataupun gunting yang boleh potong. Ni yang merah ni resection enzyme lah. Dia pergi dekat pancreas punya kromosom tu, dia potong spesifik kawasan yang insulin punya gene sahaja. Jadi gene ni dia ada keupayaan untuk hasilkan insulin. Ingat ya, sel pancreas. Pancreas yang akan hasilkan insulin. Pancreas juga akan hasilkan glukagon. Pancreas juga yang akan hasilkan enzim. Kan ada enzim lipase amylase trypsin yang akan dihasilkan oleh pancreas. Dia masuk ke duodenum kan. Ingat tak untuk sistem pencernaan? Kemudian dia gunakan bakteria ni. Dan kamu kena ingat, bakteria dia ada dua jenis kromosom. Satu kromosom yang ini dia tak ada membran nukleus, dia tidak ada. Kawasan kromosom ni kita panggil sebagai nukleoid. Kawasan kromosom kita panggil nukleoid. Dan satu lagi dia ada struktur yang dipanggil sebagai plasmid. Plasmid ni pun genetic material juga ya. Dan bukan semua bakteria ada plasmid. Dia ada bakteria-bakteria tertentu saja yang ada plasmid. Kalau tak salah cikgu dia panggil sebagai F+. Okey. Jadi plasmid ni dikeluarkan, kemudian kita potong bahagian tertentu gunakan resection enzyme yang sama. Okey, kita gunakan resection enzyme yang sama. Jadi plasmid ni sekarang dia dah ada ruang kosong lah. Kemudian kita masukkan insulin gene ni, cuba nak gamkan dia dengan plasmid ni. Yang plasmid asal daripada bakteria ni. Jadi kita nak gam dia guna apa? Kita guna DNA ligase. Okey, enzim jugalah ligase kan. Jadi enzim ni dia ada keupayaan untuk potong. Kalau potong tu kita guna resection enzyme. Kalau kita nak sambungkan dia, nak gamkan dia, kita guna ligase, DNA ligase. Jadi dia akan gamkan DNA, struktur DNA ni yang melibatkan insulin gene masuk gam dekat sini. Jadi sekarang ni plasmid yang asal daripada bakteria ni pastinya dia boleh hidup dalam bakteria sebab dia plasmid. Dia dah ada insulin punya gene. Jadi apa yang kita buat ni, ini kita panggil recombinant plasmid. Kenapa kita panggil recombinant plasmid? Kita dah recombine balik. Kita dah susun atur balik, susun semula balik struktur plasmid tu. Okey, sebab apa? Kita dah masukkan gene untuk insulin. Jadi kita ada recombinant plasmid, kita masuk dalam bakterium. Okey, cara mana masuk tu tak payah tahulah. Adalah teknik-teknik tertentu saintis buat untuk masukkan. Okey, tapi yang pastinya dia dah masuk ke dalam bakterium. Jadi bakterium ni kita panggil transgenic bacterium ataupun transgenic organism lah. Okey, tapi dah kita guna bakteria. Bakteria tu plural, bakterium ni singular, merujuk kepada satu bakteria sahaja. Kamu janganlah terkejut kejap bakteria apa benda pula kan. Ni plural singular lah sebab bahasa Inggeris. Dia dah jadi transgenic bacterium. Jadi transgenic bacterium ni dia ada plasmid yang dalam ni yang mengandungi gene insulin. Jadi kita masukkan dia dalam struktur atau masukkan dalam medium yang dia boleh membiak banyak. Kita masukkan dalam medium yang dia boleh biak banyak. Jadi dia biak lah. Dia biak. Kemudian dia biak lagi. Dia biak lagi. Jatuh generasi ke generasi yang lain. Dan pada waktu yang sama juga, insulin gene ni akan buat apa? Dia akan hasilkan insulin. Insulin ni akan hasilkan insulin yang titik-titik biru tu. Insulin ni buat apa? Insulin ni akan hasilkan insulin gene tu akan hasilkan insulin. Kemudian ada lagi generasi dia. Ada lagi generasi. Dan kamu kena ingat, bakteria dia bukan ambil masa setahun nak hasilkan generasi. Kadang-kadang dalam masa satu hari tu mungkin beratus ribu dia boleh hasilkan koloni dia. Dan dia boleh hasilkan insulin. Banyaklah dia punya generasi, ribu-ribu generasi dia tu hasilkan semua insulin. Jadi kalau kita nak insulin, kita buat apa? Kita ekstrak lah. Kita pecahkan lah bakteria ni. Kita pecah. Kita musnahkanlah plasmid apa semua tu. Kemudian kita ekstrak. Kita ambil yang biru-biru ni sahaja. Kita ambil yang insulin sahaja.
dah kita dapat insulin. Jadi insulin tu kemudian bolehlah digunakan untuk orang yang kena kencing manis. Boleh faham tak? Itulah yang mampu cikgu terangkan lah. Dia tak adalah susah sangat. Bagi cikgu lah tak ada susah. Kadang-kadang bagi student ni, sebab kali pertama kamu dengar, mungkin kamu terkejut juga kan. Tapi bila dah selalu dengar, rasanya benda tu tak adalah terlampau susah sangat. Jadi ini adalah yang chapter terakhir lah. Tak ada lagi video yang selepas ni. Chapter 13 tentang genetik teknologi.